Jadi balasan ni, kau akhirat ni, kau yang kedua tu, balasan pertamanya kebaikan yang kita buat, kita dapat terima di dunia lagi, iaitu kepuasan hati dan juga kelazatan yang kita terima akibat daripada perlaksanaan kita. Akan kalau Tuhan mahu, iyasa, kalau sekiranya dia yudhibukum, Tuhan akan binasa kamu min ba'dikum, hibkum, binasakan kamu semua, dan diganti wa istakhlif min ba'dikum, dan diganti yang lain selepas daripada kamu, ma yasya, sesiapa yang ia mahu, sesiapa yang disukai. Jadi kalau Tuhan nak, dia boleh hilang orang ni, ganti orang ni, tukar tepat tu. Mula orang ni mengatakan, tapi Tuhan tak kena ke dia, atau orang lain tukar ganti mengatakan, dia tukar gitu lah. Jadi kalau tukar, pasal duduk balah lah, punya tukar je lah. Oh, dia tukar tu bukan kita, walau kita menimpung, walau kita ngepeng pun, kalau dia tukar tu Allah yang tukar. Kalau tukar wan, kita muni betul. Apa yang kita pilih, siapa suruh kita pilih, nak pilih orang tu sebab apa? Lepas tu ramai orang pilih orang ni, siapa benar dia, orang ni kurang sikit. Jadi kalau benar dia tu menunjukkan Allah kena ke dia lebih pada kawan tu. Biar kawan tu jujur pada kawan ni pun, kamu jujur dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah tak apa. Waktu pilihan raya mana balah dah. Lepas kalau pilihan raya boleh dah muka dah pilih dah. Tapi jadi masalah kita ni, lepas pilihan raya tu nak bergama lagi. Itu pak tak cerdik kita tu. Jadi Tuhan kata, kalau dia nak, kalau dia mahu, dia binasakan kamu, dia musnahkan kamu. Tidak pasti mati tu, binasa tu dia peralah kamu, begitu je. Jadi habis piti-piti jatuh-jatuh buat bagi sebenarnya tu, habis saja, tak balik ke raya api tu. Jadi dia ganti orang lain kalau dia nak, sebagaimana ia telah menjadikan kamu dari keturunan kaum yang lain. Lagu tu lain kok, kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana ia telah menjadikan kamu dari keturunan kaum yang lain. Mana boleh tukar bila-bila masa. Kalau Tuhan tak kena kau orang Melayu mereka jadi kepala mereka, Tuhan ucin pun. Kata ucin nak kata gua. Kali kata gua no. Kalau kita dah tak layak tu kan Tuhan tukar. Bukan kita minta. Kita minta pun kalau Tuhan tak sembunyi, kalau kelaikan lebih kita lagi, Tuhan beri kita. Kita layak hati tukar orang lain. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Apa yang telah dijanjikan kepadamu itu pasti akan terjadi. Innama tu'aduna la'at, apa saja ma tu'adu, benda hak Tuhan janji itu la'atin, pasti akan berlaku. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak biasa melepaskannya. Nak lari tak boleh tu, nak lari tak boleh. Jadi Tuhan bila dia nak jatuh satu kaum, akak satu kaum, pasti berlaku. Walau kaum tuna, walau tak sih, dia tak kisah. Maha suci Allah Ta'ala dari kelemahan itu. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Katakanlah, wahai bangsaku, ya qaumi, wahai bangsaku, wahai puakku, i'malu ala makanatikum, bekerjalah kamu
menurut kemampuan masing-masing. Buatlah mengikut kebolehan kita. Jangan kita buat berhitung dengan kebolehan orang. Kita buat ikut kebolehan kita. Jadi kalau kita buat dengan kebolehan orang, tak boleh buat kau satu. Sebab kebolehan Allah Ta'ala beri tiap-tiap orang tidak sama. Naknya kita buat. Jadi walau macam mana pun, kita pasti bergantung kepada kebolehan kita. Setakat mana kita boleh buat, buatlah. Walau orang lain lebih bijak, lebih pandai, lebih pintar daripada kita, tapi kalau orang tak buat, berharap ke dia, kita pun tak buat juga, sama saja. Tapi kalau kita kurang pandai, tapi kita rajin buat, kok pandai, tak rajin. Jadi tidak-tidaknya kalau tak rajin buat tu boleh juga sekadar yang dia buat. Jadi kalau pandai dah tak buat saja, walau pandai pun tak jadi apa satu. Jadi kita tak boleh nak harap kepada orang yang lebih pandai, lebih bijak buat sesuatu. Naknya kita sendiri buat. Malu ala makanatikum. Hak ni kena bergantung kepada kebolehan kita. Asal. Pasal apa? Inni amilun. Kerana aku pun akan bekerja. Akan buat. Fasawfa ta'lamuna. Kamu akan tahu man takunu lahu aqibatud dar. Gulungan manakah yang mendapat balasan baik di akhirat. Kalau akhir sekali ni, natijah tu, siapa dia mendapat ganjarannya, balasannya. Jadi balasan ni, kalau akhirat ni, kalau yang kedua tu, balasan pertamanya, kebaikan yang kita buat, kita dapat terima di dunia lagi. Di dunia lagi, balasan tu kita dapat terima. Iaitu, kepuasan hati. Kepuasan hati dan juga kelazatan yang kita terima akibat daripada perlaksanaan kita. Dia ada kelazatan tu. Tinggal lagi mungkin lazat ni benda tak boleh rojak. Sedap tak boleh rojak. Gambarnya kalau mata sedap, sedap mata tak serupa dengan sedap lidah. Sedap lidah tak serupa dengan sedap telinga. Sedap telinga tak serupa dengan sedap tangan. Tangan dirasa tak serupa. Itu beza tu sedap dia. Jadi nikmat yang kita dapati daripada amalan yang kita buat, maka hak tu kita akan kecap, akan rasa sendiri. Kelak kamu akan tahu golongan manakah yang mendapat balasan baik di akhirat. Waktu hak di akhirat ni, lepas pada mati ni. Jadi hak sebelum daripada mati di dunia lah. Kalau kita main politik kuat-kuat misal, pandang main, kita dipilih jadi Perdana Menteri, maka nikmat kita ni boleh merata. Hidup di dunia ni merata tu nombor satu. Milik barang tu kan, milik benda tu, mengguna benda tu nombor dua dah tu. Nombor dua tu, bila kita merata, mana kita boleh lah buat kekayaan, buat apa kata ni. Waktu bukan nombor satu tu, bukan mentelamak tu. Mentelamaknya kita boleh tadbir tu, cukup dah nikmat tu. Kau boleh muka lain tu tak kira tu, kau tambah waktu perkara lazim. Tetapi orang melihat mereka tak boleh kacau, main politik kacau dia kata. Siapa tafsir lagu tu? Itu tafsir daripada Ibn Khaldun tu lagu tu. Tafsir Ibn Khaldun.
politik ni kotor, jahat, tak baik, agama ni tak baik, bersih, suci, tak boleh campur dua tu. Mana boleh? Nabi Muhammad, dia berpolitik, dia ahli agama, dia semuanya buat mengikut apa yang diperlukan oleh orang agama. Itu je benar. Tidak buat mengikut kemahuan kita, kepentingan peribadi kita. Jadi agama tak ada satu. Benda telur aja. Benda telur aja. Hak baik pun hak tu juga, hak jahat pun hak tu juga. Hari ni Allah puji baik semua Mamat. Ini misalnya. Jadi Mamat tu dipuji. Tapi satu hari orang keji Mamat ni kat Allah, jahat semua. Mamat tu juga. Mamat tu juga. Jadi hak tak sesuai dengan agama yang kita lakukan, hak tu dia marah, jahat. Hak sesuai, hak tu dipuji. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang yang berdosa itu tidak akan mendapat bahagia. Orang yang zalim tu, orang jahat tu tak berjaya. Maksudnya mereka mahu menghapuskan jamaah yang membawa kebenaran, iaitu orang yang mahu mengadakan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Mereka pastinya tidak berjaya. Jadi kalau menghapus hak gulungan, buat kebajikan ni, memang tak boleh hapus lah. Kalau boleh hapus tu, tu hak duk kata nak buat kebajikan, buat kebaikan tu sebenarnya duduk. Cumanya diayah ataupun propaganda je. Jadi kalau boleh dia semati, mungkin dia tak buat. Sekarang tu Allah Ta'ala tak beri. Dia jadi gitu tu. Jadi bila Allah Ta'ala tidak begitu, menunjukkan bahawasanya kelebihan dan kebaikan tu tidak benar-benar wujud pada diri dia. Jadi dia berkata, tak cuba beri dulu. Tak beri lagi, dia kata dah. Dia tak beri tu, Allah Ta'ala tak beri, bukan kita tak beri. Yang kita harus ingat tu, kalau dia beri tu bukan kita, orang lain ujung beri. Kalau ujung buat tu kita. Sebab benda yang kita buat tu tidak pasti berhasil. Yang menghasilkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kena tengok apa ni? Tarbiyah dia. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Mereka mengadakan untuk Allah sebahagian dari hasil ladang dan ternakan mereka. Jadi kita bila kita mega ke, kita menanam ke, orang ke zaman dulu lah, orang zaman dulu dia buat berian tu ada, dia ada buat berian untuk Allah. Kalau orang Arab dulu, kalau menatang-menatang, dia panggil bahair, saibah, macam-macam nama dia. Di mana menatang-menatang tu semua dia lepas buah-buahan. Jadi ada hak dia bui dia tu. Tinggal lagi hak dia atas tu, pus dia tu betul rendah tu yang keluar lah. Yang ada setengah dia pus di batang kayu, pus pusu, macam-macam tu pus dia. Hak tu tidak betul dah tu. Jadi hak pus betulnya, yang kita ada lebih tu beri ke orang hak berhak mustahak, orang tak ada milik gapo, orang susah, orang tua, orang tak cekak, orang macam-macam. Jadi orang tu merupakan pos yang pertama.
yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak boleh umi kayu ke putus tu tak betul. Tapi benda tu memang sudah ada orang buat. Mereka mengatakan ini untuk Allah. Hadza lillahi bi za'mihim. Dia kata ini untuk Allah menurut dugaan mereka, tanggapan mereka. Za'ama, kata Arab tu za'ama. Za'ama ni benda andai, suka andai. Ada satu syair Arab, dia kata za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu yadibbu dabiba. Za'ama, kata za'ama ni sini biza'mi, kata za'ama za'amatni syaikhan, mengatakan aku ni tua, walastu bi syaikhin, sedangkan aku tidak tua. Innama syaikhu man yadibbu dabiba. Ni orang tua ni hak menakut tu. Dia ni masih duduk jalan lagi tua punya. Orang tak boleh jalan tu mengesong menakut tu tua ni. Jadi tua ni tak ada siapa mengaku. Tak mengaku tua. Walau kita tua pun pasal tidak tua lagi. Dia terus dia lagi. Cuma tidak kala. Tua saja. Sedia. Kalau sedia ada kala tu mana gagah lagi. Jadi kalau dia kata hak ni dia Tuhan tu, hak tu andaian dia, sangkaan dia je. Wa hadza li syurakaina, dan yang ini pula untuk berhala kami. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Apa-apa yang diuntuk kepada berhala mereka, apa-apa yang untuk berhala mereka tidak boleh diserahkan kepada Allah, tidak sampai kepada Allah. Fala yasilu ila Allahi, dia tidak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi, tetapi apa-apa yang untuk Allah, fahuwa yasilu ila syurakaihim, boleh diserahkan kepada berhala mereka. Sa'ama yahkumun, sesungguhnya amat jahat sekali keputusan mereka. Jadi kalau dia kata kepada Allah tu, Allah tak ada kepentingan apa-apa. Kalau beri kepada Allah tu berarti semua orang boleh. Tapi kalau hak beri kepada Allah, kalau beri ke berhala, tak dapat Tuhan tu. Habis situ je. Jadi perbuatan balatu tu adalah perbuatan yurduhum wal yalbisu alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Jadi ayat 137 baru ni kita buka ayat 136 di mana Allah berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Mereka mengadakan untuk Allah sebahagian dari kehasilan ladang dan ternakan mereka. وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ,
menciptakan ini untuk Allah menurut persangkaan mereka. Wa hadza li syurakaina, dan juga ada sebahagiannya untuk sekutu-sekutu kami, berhala-berhala lah. Fala yasilu ila Allah wa ma kana li syurakai fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkum. Apa yang diperuntukkan kepada berhala mereka tidak boleh diserah dan tidak sampai kepada Allah, dan yang diuntukkan kepada Allah itu boleh sampai kepada berhala mereka. Sungguh amat jahat sekali keputusan yang mereka lakukan. Jadi pada ayat itu Allah menceritakan keadaan orang-orang musyrik pada zaman itu. Harta pendapatan dia tu dia sudah bedok, dah bagi tu. Sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk berhala dia. Jadi hak dia untuk Allah tu boleh belaka. Untuk berhala dia tu siapa kepada Allah. Jadi perbuatan itu adalah buruk. Ini kata syekhnya, ini adalah neraca panduan bagi undang-undang jamaah yang merosakkan itu. Mana cara beratu tu cara satu kumpulan masyarakat di mana cara tu boleh merosak. Syekh berkata, kata-kata ini diambil daripada jamaah yang merosakkan itu yang tersebut pada ayat ini. Ini andaian dia. Bila andaian dia begitu, maka dia menjelaskan andaian dia. Yang sahihnya hak Allah dan hak hamba adalah satu. Sebagaimana Allah menyebut di dalam Hujjatullah al-Balighah. Sebagaimana Syahullah ada sebut dalam Hujjatullah al-Balighah itu, bahawa hak Allah ke atas hamba adalah hak hamba ke atas hamba. Itu ada dalam satu bab dalam Hujjatullah Syahullah sebut. Jadi sekalipun diberi kepada hamba, sebenarnya balik kepada hamba itu juga. Kerana faedahnya kembali kepada diri kita. Walau kita buat itu kerana perintah Allah, di mana Allah suruh, tapi faedahnya balik kita. Kita yang mengambil manfaat daripada perbuatan itu, dan bukannya kembali kepada Allah. Kerana Allah tidak perlukan kita dan amalan kita semua. Jadi pada dasarnya Allah ni tak nak kita ni. Kita ada ke, kita tak ada ke, tak ada apa-apa dia. Cuma Allah mengadakan kita itu nak melahirkan sifat kesempurnaan dia melalui makhluk yang dia cipta. Dan Allah tidak perlukan alam. Semua makhluk yang ada ni tak mustahak. Dengan arti ada makhluk ni bukanlah menaikkan martabat Allah. Tidak bertambah kebaikan untuk dia. Sebab ada tak ada di sisi dia serupa aja. Tak beza. Cumanya kita, tetapi kamu memerlukannya. Jadi kita semua nak kepada Allah. Walau satu second pun kita tak boleh tinggal dengan Allah ni. Walau kita lupa dia pun, kita tetap masih terikat dengan dia. Wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin qatla awladihim liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa'a Allahu ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Begitulah juga ketua-ketua mereka tu menanamkan suatu anggapan pada orang-orang musyrik. Zuyyina likatsirin minal musyrikin, ditazyinkan, diberi nampak comel, nampak elok
bagi kebanyakan orang musyriknya, gapo dia? Qatla auladihim, bahawa membunuh anak-anak mereka, syuraka'ahum adalah suatu perbuatan yang baik, untuk kongsi-kongsi mereka. Jadi orang musyrik sudah berakidah bahawa bunuh anak itu molek untuk mendamping diri kepada Allah. Malah sebagaimana yang kita tahu di dalam masyarakat Hindu India dulu, dinampakkan kepada mereka baik si isteri itu mati apa kalau suaminya mati. Jadi orang-orang sekolah dalam kat zaman penjajah dulu biasa membaca cerita-cerita yang berlaku di India tu. Kalau si suami mati, maka si isteri pun pasti mati. Isteri pun ditanah sekali lah. Cuma dalam cerita tu dia tidak tanah gali begini, dia tanah tahu dalam gua dalam tu dia holo turun mayat, lepas tu dia holo turun hati tu. Jadi hati duduk lah. Yang penting berilah bekal makan beberapa hari untuk hidup. Lepas tu dah habis bekal tu dia akan matilah. Itu dalam masyarakat Hindu. Jadi perbuatan berlaku tu dipikir baik, menandakan si perempuan tu setia. Jadi begitu juga dalam masyarakat Arab pun, orang musyrik itu ada kefahaman dia bunuh anak tu untuk kebaikan, untuk Allah tu adalah baik. Kerana nak menjerumuskan mereka dan mencampur adukkan urusan agama mereka. Jadi dia buat gitu tu, apa ni, hak dia reka sendirilah, mencampur di dalam urusan agama. Jadi dengan sendirinya dianggap bahawa itu adalah amalan agama. Dan perkara balas ni memang banyak. Cuma tidaklah jinayah sampai ke tahap. Dalam masyarakat kita banyak perbuatan ataupun amalan-amalan yang dibuat dimasukkan dalam agama yang dianggap sebagai perlaksanaan agama. Jadi termasuklah kita kata kalau dia nak puasa ni. Nak puasa ni nisfu Sya'ban. Kita buat dah kan nisfu apa lagi kena baca Yasin tu. Nisfu Sya'ban tu pun tak ada nas tu. Tak ada, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, tabi'in tak, Syafi'i pun tak pernah buat. Tapi ulama-ulama dalam mazhab buat. Iyalah, dari satu sudut baik juga. Kan orang tak tahu apa satu. Jadi mendekatkan dia dengan Allah melalui amalan berlaku. Dari satu sudut sama juga. Dia tidak tahu ke hati. Buat apa ni imani ke apa masa. Jadi serupa juga dengan bunuh anak tu bukan tak ada asas dalam ajaran. Tapi dia fikir molek satu korban. Korban ni satu persampingan. Kalau Allah mahu, kalau Allah mahu tentu mereka tidak berbuat demikian. Tak buat gitulah. Tapi dah Allah nak dia buat gitu, maka jadi begitu. Akan tetapi biarkanlah mereka itu dengan kepercayaan yang mereka buat sendiri itu. Walau sya'allahu ma fa'aluh fadarhum wa ma yaftarun. Biar dia lah. Bagi dia kuat dia ikut dia lah. Jadi Tuhan kata biar dia. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Wa an'amun hurrimat zuhuruha
wa an'amul la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka katakan lagi, inilah ternakan-ternakan atau binatang-binatang ternak dan hasil pertanian yang tidak boleh diganggu gugat. An'amun, binatang-binatang yang berkaki empat tu, wa harsun, dan juga pertanian, hijra yat'amuha illa man nasha'u biza'mi. Ini sudah pun disekap, di mana binatang itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diguna, tidak boleh ada yang memakannya kecuali orang-orang yang telah kami tentukan menurut anggapan mereka. Ini ada ni bahirah, saibah. Di dalam Quran itu disebutkan banyak. Bahirah, saibah, apa lagi macam-macam binatang lah. Jadi binatang-binatang itu dibuat dan ditanda. Ada tanda dia cocok telinga, ada tanda dia gantung barang-barang apa, ditekuk dia, menandakan barang ni barang yang sudah pun nazar kepada Baitullah, yang tidak ada siapa boleh ganggu dia. Kalau mai kacau makanan kita, kau gapo senyap gitu je, tak boleh hambat dia. Jadi hak tu hak dia buat tu bizaknihim je tu, andaian dan anggapan mereka je. Dia berasa molek begitu. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan ada pula beberapa binatang yang tidak boleh dijadikan tunggangan. Binatang tak boleh naik. Unta-unta dia tu lah. Jadi biasa unta ni akan naik. Tapi bila unta dia hadiah kepada Kaabah, ke tanah haram, maka unta tu pun tidak boleh digunakan belakang dia. Orang nak naik tak boleh, nak isi barang pun tak boleh. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi, dan ada pula binatang-binatang yang tidak boleh disembelih dengan nama Allah. Tak boleh. Nak sembelih pun tak boleh. Tinggal begitulah. Itu iftira'an 'alaihi, suatu kepercayaan karut mereka. Kepercayaan yang mereka buat-buat. Iftira. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Allah akan balas ke atas kepercayaan yang mereka buat-buat ini. Jadi hak keyakinan dia buat tu, maka hak tu di dalam rekod Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan balas dia di suatu ketika nanti. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Dan mereka berkata lagi, ada lagi ucapan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang kafir itu. Mereka berkata lagi, apa yang ada di dalam perut binatang-binatang ternak ini adalah khusus untuk kaum pria kami. Jadi hak tak beranak lagi lah. Bila binatang itu mengandung, maka dia sebagai nazar. Dia kata anak-anak dalam kandungan ibu ni, hak ni pergi orang jantan je. Orang tina tak boleh. Artinya bila dia beranak, binatang itu besar, boleh diguna oleh si lelaki, si perempuan tak boleh. Sedang kaum wanita kami, wa muharramun ala azwajina, sedang kaum wanita kami terlarang, tak boleh. Kalau kandungan binatang itu lahir dalam keadaan mati, beranak tapi mati, itu buat semua pria dan wanita boleh berlaku lah. Tapi dah mati dah, buat apa? Allah akan membalas mereka
tentang aturan yang mereka ada-adakan itu. Sesungguhnya dia Maha Banyak lagi mengetahui. Itu cara orang-orang jahiliah. Dan daripada ayat tu kita nampak dengan jelas masyarakat pada zaman jahiliah tu. Dan zaman ni dan dengan Nabi lah ni, mereka tidak menilaikan kepada kaum wanita, sehingga gapo dia nak buat pun dia tuju kepada si lelaki. Orang tina tak boleh masuk. Orang tina ni malah tak terpakar lah, tak terpakar benar orang tina ni. Jadi tak ada pergi anak tu. Tapi kepercayaan dan juga perasaan balas ni bukan orang Arab saja. Semua kaum di dunia lagu itulah. Semua kaum di dunia. Kita di Malaysia ni, kalau orang dan zaman penjajah lah, jelas-jelas nampak. Orang Cina, anak Cina dia jual. Dia jual anak Cina dia. Pak lelo ni lana-lana lagi keturunan daripada anak Cina. Bapaknya Melayu lah. Sebab orang Melayu beli anak Cina tu. Pok-pok dia, mak dia, waktu zaman mari awal dulu memang susah. Muka dia mari menumpang. Jadi orang tu masih khabar dia ni orang menumpang. Tidak macam Cina-Cina ada hari ni dia berasa dia tuan. Serupa dengan kita, tak ada beza. Dia berasa hak dia. Jadi dengan sebab tu, bila kesulitan mari, anak dia jual. Bila jual tu, dengan sendirilah anak tu jadi orang Melayu lah. Dia Melayu lah anak tu. Soalnya, kenapa dia sanggup menjual anak? Oleh kerana umum masyarakat melihat anak perempuan tak berguna ataupun kecil peranannya dalam masyarakat, tak berfaedah kepada keluarga. Dengan sebab tu tak guna taruh banyak-banyak. Ada jual lah kadang-kadang. Piti boleh bunuh. Anak tidak mati, jual. Itu sebahagian. Sebahagian lagi jual juga untuk diniagakan. Itu mungkin zaman lalu ni pada tu. Ya ni, pergilah ke Vietnam ke, Thailand ke, Indochina ke, mana jual anak tu masih ada sampai sekarang. Jadi contohnya dalam surah ni, royak PA orang Arab. PA orang Arab dia tak royak PA orang Cina. Tinggal lagi dalam masyarakat kita Melayu tak ada. Cuma adanya zaman lalu ni tahuan. Itu ada. Jual budak dengan korang budak tahu. Jadi orang Melayu ni lebih teruk lagi lah. Lebih teruk lagi. Anak dia pakai tahu ya. Kadang-kadang kita baca dalam berita 3-4 orang anak dia tinggal begitu dia. Tak tahu ke mana mak dia. Tinggal anak begitu. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqallahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya benar-benar rugilah mereka yang telah membunuh anak-anaknya kerana kebodohan tanpa pengetahuan. Jadi rugi benar orang yang baru jenis bunuh anak ni. Jadi dia bunuh anak ni ke orang Arab lah ni. Bukan semua ni. Tapi mana ada kelompok masyarakat Arab tu yang sanggup membunuh anak. Kalau anak tu
perempuan. Jadi Tuhan kata orang belah ni rugi benar ni. Puncanya kerana dia ni bodoh. Bodoh ni arti tak ada ilmu. Bukan bodoh makna gila ni. Kita ni ada juga arti bodoh dengan mana tak cukup. Tak cukup. Mana akal tak sempurna. Jadi bodoh sini ni maksudnya tak berilmu, tak berpengetahuan. Jadi punca daripada tidak berpengetahuan tu, dia boleh fikirlah apa yang sesuai dengan keadaan dia. Dan lagi orang-orang yang mengharamkan kurniaan Allah yang sudah dihalalkan. Wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah. Dia kata Tuhan pengharam. Tuhan mengharam. Jadi hak ni boleh jadi berlaku dalam masyarakat umat Islam pun. Boleh berlaku hak ni. Hak tu Tuhan haram, hak ni Tuhan haram, hak tu Tuhan haram. Jadi banyak Tuhan haram. Sedangkan kenyataan yang jelas-jelas tak ada. Hak ni banyak berlaku. Dan masih berlaku. Masih berlaku. Jadi perkara tu dibincang, dibahas oleh ahli-ahli ilmu, ahli-ahli fikir pun dibahas dan ditulis. Jadi orang ni bukanlah golongan orang bodoh dah, golongan orang cerdik kan. Tu pun tak selesai-selesai juga. Duk paharan, duk pahala, benda-benda yang suruh pun tidak disebut oleh Allah. Sedangkan hak perkara yang haram tu adalah jelas disebut oleh Allah. Hak halal pun jelas. Hak antara hak antara. Jadi hak antara tu dia ada hak sama. Jadi kalau nampak berat ala ke tak molek, hak tu bolehlah kita tinggal atas jalan nak menyelamat terjerumus di dalam hak haram. Dalam satu hadis Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Muga halal tu jelas. Tak payah duk royak balas manalah. Hak haram pun jelas juga. Tinggal lagi wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dengan haram tu sama. Antara kedua tu ada muka sama. Tak jelas. La ya'lamuha kathirun minan nas. Ramai orang tak tahu. Faman waqa'atis subhat waqa'atil haram. Kalau orang tu duduk jatuh, duduk guna sama benda subhat tu, dia mungkin jatuh dalam haram. Kalau dia mengawal, waktu dia telah pun istibra'. Faqad istabra al-dini. Dia telah istibra'. Makna ambil jangka apa? Basi lah panggil. Kita panggil basi. Ambil basi. Ambil langkah keselamatan daripada terjerumus ke dalam haram. Kerana berbuat dusta atas nama Allah. Jadi dia paharan tu, dia kata Tuhan paharan. Sedangkan Tuhan tak wajib. Tuhan tak wajib. Cuma dia andai. Ni begini boleh dipaham. Orang ni kata, ni begini boleh dipaham. Jadi andai. Jadi andai itu balik berat sama. Tidak kata balik rengit. Sedangkan Allah naknya kita supaya rengit. Supaya mudah, supaya seni. Tapi kitanya selalu andai balik susah, balik penat, balik menyusah kita. Itulah hak yang laku itu lari. Hak lari lagu itulah. Sedangkan Allah tak nak tu. Tapi itulah yang kita nampak baik dan comelnya. Ada pula yang mengatakan hak ni lebih idea. Dia kata lebih idea. Lebih molek. Biar tak ada nah pun. Semua ayat itu merupakan peraturan kepada jamaah rahsia yang merosakkan undang-undang dan perancangan. Semua hal ini sebut tadi dalam ayat itu. Hal itu merupakan peraturan yang dibuat oleh jamaah
oleh satu kumpulan. Kumpulan tu kumpulan rahsia tu, bukan tengah-tengah sangat. Dia tu boleh merusak pada peraturan undang-undang, juga boleh merusak kepada rancangan. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ayat 141 Allah menyebut lagi, beritahu dengan jelas, dan dialah menciptakan kebun-kebun yang menjala. Dialah tu Allah lah yang menciptakan kebun-kebun yang menjala. Sekalipun kita menebah, kita menyaku, kita tanam, kita jiru, kita berbaja, tapi yang mencipta kebun tu Allah. Kalau orang tanya kita kebun siapa ni, kita jawab kebun kita lah. Pasal kita yang berusaha. Tetapi pada hakikatnya Allah yang menciptakan kebun tu. Sebabnya unjung nebah tu, tangan kita nak nebah tu, kalau Tuhan tak boleh nebah, tak boleh gerak, tak boleh tebah. Dia tak gerak tangan kita. Sama tu lah pula nak menyaku, tanam pula nak tumbuh tanaman tu, tak sahaja dia royak, dia tak tumbuh. Kalau Tuhan tak boleh tumbuh, kita duduk jangok situ hari, tumbuhlah, tak tumbuh. Cuma bila kita letak mengikut sunnah dan peraturan Allah Ta'ala, jadi benda tu di dunia ni, di bumi ni, maka kita perhatilah kalau ada muka-muka yang boleh merosak, kita jaga ya. Dia akan tumbuh sendiri. Yang menunggunya Allah, faliqul hab wan nawa. Dialah yang memecahkan segala biji-bijian, khususnya biji tamar. Dia sebut wan nawa, biji tamar. Sebab buah tamar ni paling payah nak tumbuh. Dia tebar dah, kita katak tak nak pecah kulit dia dah. Tebar. Tapi bila letak atas tanah, dia akan cambuh, tumbuh tu. Yukhrijul hayya minal mayyit. Benda yang mati tu, tak bergerak tu, akan lahir di situ benda hidup. Yukhrijul mayyita minal hayy. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Hak mati pula keluar daripada yang hidup. Zalika, itulah dia Allahnya, kerja dia lagu tu. Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang menjala. Buah taman tak menjala tu. Buah anggur menjala, labu-labu menjala, kacang, gabung, banyak menjala. Semualah jenis tumbuh-tumbuhan yang menjala, Allah lah yang menciptanya. Dan yang tidak menjala pun sama juga. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh. Kurma, sawah dan ladang-ladang yang bermacam-macam tanamannya. Dia belaka tu, Allah belaka. Wazabiha, dan delima, ada yang serupa dan yang tidak. Wan nakhla waz zar'a, tak kira lah kurma ko, tanaman lain ko, mukhtalifan ukulu, yang berbeza, tak serupa. Rasa dia, kecapan dia tak serupa. Ada kurma yang hingga sampai 100 riyal sekilo. Ada harga 2 riyal sekilo pun ada. 20 riyal pun ada. Di antara kurma-kurma tu, rasa tak serupa-serupa tu.
Dia ni rasa lagu ni, dia tu rasa lagu tu. Itu dia rakyat kurma. Nyo tempat kita pun serupa. Tak serupa, rasa-rasa tak sama. Nyo gemaha tu. Nyo berapa dia panggil? Nyo wangi. Nyo wangi. Kalau kira wangi ni yang bubuh bilo dia. Jadi orang dulu tak pernah temu nyo wangi. Jadi orang luar ni ada nyo wangi. Ambil tak kohong. Belah dia tu ambil air. Air tu wangi macam pandan. Sedap minum. Itu mukhtalifun ukul. Kecapan rasanya macam-macam. Selain daripada itu pula wazaituna warrumana mutasyabiha. Zaitun dan delima. Zaitun. Kita sini tak ada zaitun. Tak tahu rasa lagu mana zaitun. Dan delima. Mutasyabiha. Ada yang serupa. Wa ghairu mutasyabih. Ada yang tidak serupa. Jadi semua tu tanaman-tanaman yang Tuhan buat tu untuk kita pakai. Lalu dia kata kulu min samarihi idza asmara. Bila pokok-pokok tu semua sudah berbuah, menghasilkan macam-macam hasil dia tu, makanlah dari buah-buah itu bila sudah berbuah. Kalau ada buah boleh makan. Sama ada makan muda, makan tua, ada macam-macam. Ada jenis buah sedap makan muda, ada jenis buah sedap makan tua. Tuhan kata makanlah. Kulu min samarihi idza asmara. Tapi beringat, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah haknya, hak zakatnya pada musim menuai. Kita tanam pohon delima banyak. Bila kita pungut buah delima tu keluar zakat weh. Buah delima. Kalau kita tanam buah dakam, buah dakam tak sebut dalam Quran weh. Buah deriak semua tak sebut. Tapi dia rakyat kebun ni boleh 30,000. Jadi 30,000 galah dia seorang berlaku. Tak ada zakat, tak ada. Majlis pun tak kosek. Tak berani nak kosek majlis pun. Sebab semua tak ada nak. Masih mati jadi. Tadi ni 500 kena zakat. Biar makan tak cukup pun. 500 gatal ni banyak kok. 500 gatal ni upah galau berapa? Upah tanah berapa? Upah cara dia rampai berapa? Baju banyak mana? Ambil pula berapa kalau kira itu siapa tinggal tua? Kena. Maka tak cukup pun kena. Maka tak cukup pun kena. Ada orang cek berapa tahun ni boleh? 500? 500 boleh. Pak kelapa sawit ladang besar-besar ni nego habis dunia. Kemo Tuhan raya hak ni je ni. Ni kena keluar zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Sebab pokok-pokok tanaman ni kan, tanaman segera ni dia kira ni. Timun gerak makan selalu. Cuma boleh tahu dalam sebulan kita kata gitu je. 2 minggu 3 minggu boleh tahu. Jadi makan ni makanan segera. Jadi makanan segera ni bila ambil keluar selalu. Kalau tanam 2 kali setahun 2 kali lah. Kalau tanam 3 kali setahun 3 kali lah kena keluar zakat. Berarti gitu. Kita tanam di Cina 3 kali setahun. Jadi 3 kali setahun tu sekali-sekali kita tanam banyak mana kita dapat. Jadi kita kena keluar hari kita pungut dia. Hari tu keluar zakat.
Berapa zakat tu? Kalau kita tu usaha lebih, rabak usaha je. Rabak usaha je. 10, 1/4. Kalau 10 butir, ambil sebutir. Sebutir belah 4. Ambil 1/4 je. Gitu je. Inilah duit. Itu je. Tu nilai lah duit tu. Nilai lah berapanya. Tapi lagu tu je. Jadi cara tu cara yang paling mudah untuk orang mengira. Orang mengaji pun tak payah. Orang tak mengaji pun tak payah. Cara yang disuruhkan oleh syarat balas tu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu boroskan, sebab Allah tidak suka kepada orang yang boros. Ingat sekarang aja. Jangan kita ni terlalu boros. Boros sikit tak apa. Jadi cermak pun dah saya juga. Tengah cermak tu lepas jamuh. Orang nak beri zakat tu pun lepas jamuh. Takut salah lah lebih. Itu je jamuh ajak kali tu. Itu orang panggil cermak berdoa tu. Jadi ala kau kena keluar dah. Zakat kena keluar belaka tu. Mengikut hukum Allah kena keluar. Apa kalau kita tanya lebih keperluan. Ayat ini menerangkan undang-undang perkongsian orang fakir dan miskin ke atas harta orang-orang yang kaya. Jadi ayat ini nak ayatnya, harta orang kaya dia orang miskin weh. Ada. Dia berkongsi juga. Orang kaya tidak memberi harta kepada orang miskin secara sukarela sahaja. Malah mereka memberi sebagai kewajipan kepada orang miskin. Misalnya seorang mati, meninggalkan 2 orang anak lelaki, seorang kecil, seorang besar. Saudaranya yang besar wajib memberi harta kepada saudaranya yang kecil sebagai kewajipannya, tidak secara sukarela, daripada saudaranya yang besar kepada saudaranya yang kecil. Itu kewajipan, dia kena jaga. Kedua-duanya dibahagikan dengan sama secara berfungsi. Kerana harta itu daripada seorang. Itu dia buat misal paling mudah. Kita ada 2 beradik, adik kita kecil lagi. Bagi 2 harta tu. Dia separuh, kita separuh. Pahal dia tu kita jaga. Pahal dia tu kita jaga. Lepas tu makan minum dia apa semua belanja, kita lah. Itu kewajipan kita. Jadi kalau kita ambil dia tak cukup nambah kita, mana gitu. Itu kalau sekiranya ada harta. Kalau tak ada harta, tak ada harta. Maka abanglah, kakaklah menanggungkan adik-adiknya. Sebagaimana berlaku tempat kita kan, bila ada keluarga yang mati, jadi tinggal adik-adik yang kecil, jadi abang terpaksa berhenti sekolah, kerja untuk cari makan, menanggung nafkah adik-adik dan ibunya. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Orang yang tak ada harta peninggalan. Jadi waktu bapa ada tak apalah, 10-15 anak pun boleh usaha mencari untuk makan dan belajar tu. Tak kisah. Demikianlah bandingan orang-orang kaya dengan orang miskin. Ayat ini adalah undang-undang. Jadi dalam ayat ini menceritakan orang-orang yang menanam, bila hari nak mudik, dia cari masa yang agak orang-orang miskin tak ada, tak sempat nak mudik. Tujuannya supaya hasil itu boleh dipungut dan tidak kena bagi kepada orang miskin. Allah firman gini, inna balawnahum, kami telah uji mereka, tani-tani itu, kama balawna ashabal jannah,
sebagaimana telah kami uji pemilik-pemilik sebuah kebun. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin, sewaktu mereka bersumpah bahawa besok ada pagi buka. Tidak ada buta tu. Bahawa pada pagi besok akan kami petik habis semua buah. La yasrimunnaha musbihin, dia akan kutik semua buah tu pagi esok. Jadi tujuannya royak pagi itu kan mungkin waktu pagi itu orang miskin tak bangun lagi. Gitu je. Jadi bila tak bangun lagi, dia kutik-kutik tak tunggu balik semua. Jadi tak payah berilah kalau memang pakai. Wala yastasnun, dan dengan tidak mengucap insya-Allah, mereka tidak istisna, tidak kecualikan. Tidak kata insya-Allah pagi esok kita dimutik pagi-pagi lagi. Tak bubuh insya-Allah tu. Kerana apa? Nak bagi pada orang susah, orang miskin. Itu dia. Bila gitu faqafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum na'imun. Lalu kebun itu dimusnahkan oleh Tuhan ketika mereka sedang nyenyak tidur. Dia kena nak dia pagi esok malam tu nyata Tuhan tiku. Nyata tiku habis tu. 1 tahun di Kedah, satu padan padi daripada Alustar tu ke guak sempayan dia alah ke Pendang tu pada padi. Semalam Mei je padi tu kuning dah, nak mukul lah. Semalam Mei pagi esok cukup padan habisnya ketan di tiku. Jadi kita tengok tiku ketan tu herannya main mana tu tiku tak main mana banyak tumbuh pada luar gitu. Semalam Mei habis, sedangkan orang duk mukul tu pun nak menghabis putih padan tu kat sebulan tu, kat sebulan masa tu dia semalam Mei je ni pukul dia habis. Jangan main kerja Tuhan ni. Tapi ni aku cerita orang lah, tiku ni mungkin juga bukan tiku situ di atas. Tiku daripada pulau-pulau. Daripada pulau-pulau tiku dia mari jemeran sudah muka tu besar. Pokok dia tu hitam pada laut. Begini. Jadi ikan mungkin tak caw nak makan. Dan dia naik ke darat tu dia makan. Pahat bukit-bukit kita sini lagi pun itu kerja dia tu. Itu tiku. Kalau dia atas muka belalang je. Di negara luar belalang je. Habis dah. Tadi belalang tu. Jadi bila lah di atas satu kumpulan untuk musnahkan tanaman itu, fa asbahat kasharin, lalu kebun itu menjadi hitam. Acur dah lah berarti hitam. Fatana daw musbihin, pagi esok tepik buah-buah dia. Besok paginya mereka berteriak satu sama lain. Hidup menang di Papua Nuri kebun kita, apa lagi ni lalu ni. Jadi masing-masing tu yo ya tak jumpa dah cari kebun. Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin, pergilah lekas melihat tanaman-tanamanmu jika kamu hendak memetik buah-buahnya. Ni tak jumpa kebun tu, kita carilah nanti kat mana tak tahu ni, macam sesat berarti. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, lalu mereka pergi dengan diam-diam. Senyap-senyap di alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Tujuan dia pergi senyap-senyap tu supaya jangan ada seorang miskin yang masuk. Tu tujuannya.
Bila begitu, wa wadau ala hardin qadirin, mereka pergi dengan niat akan membuat hampa tangan orang-orang miskin itu. Dia begitu, tak ada dah niatnya orang miskin saja dah. Kalau pergi tengah hari mungkin dia turun. Ni kita pergi pagi hari ni tak saja dah orang miskin itu. Tapi bila pergi, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Kalau mereka melihat kebun itu telah musnah, mereka berkata, wah, kita ini sudah sesat jalan. Dia kata, tak jumpa kita, tak ada. Pak mana? Tak kena ni, lari ni. Dia gamuk kesesat. Padahal kebun tu habis musnah. Bal nahnu mahrumun. Tidak, malahan kita sudah kehabisan. Licing dah, tak meninggal dah. Dalam hal keadaan gitu, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Dalam keadaan begitu, berkatalah orang-orang yang berfikiran jujur, orang yang sederhana. Austaknya orang duduk tengah. Dia kata apa? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah sudah aku bilang kepadamu, aku dah kata kemudian, alangkah baiknya kalau kamu berbakti, kalau kamu bertasbih kepada Allah, puji Tuhan Allah, moleknya dalam kita, murah ya rezeki kita tahun ni, lebat buahnya. Kalau kita tu duduk puji Tuhan gitu, mungkin kalau orang mari pun kita tidak keberatan nak beri ke dia sikit. Kalau kita tu bertasbih, kata orang yang berfikiran jujur, bukankah sudah aku bilang kepadamu, alangkah baiknya kamu berbakti. Tasbih tu makna berbakti lah, ingat ke Allah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Bila dah habis licin gitu gak, mau nak kata kuana, mereka pun sama-sama mengucap, maha suci Tuhan kita semua sudah pun bersalah. Kita buat nyanyi. Jadi temukan takut leceh ke orang lain tu. Senyap-senyap tu, dia apa tak ada gambar satu. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Bila begitu lalu mereka satu sama lain saling menyalahkan. Kata orang ni, kata orang tu. Kerana mumlah. Jadi masing-masing tidak nak mengaku salah diri, duk salah atas orang. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, ya, celakalah kita, sesungguhnya kita telah berlaku kejam terhadap fakir miskin. Kita tahu ni mana kejam terhadap orang susah. Jadi kita turun rumah tu niat dah tak sibui ke orang susah, dia boleh kira saja aja. Jadi ni ayat surah lain ni, Suratul Qalam. Saya قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Jadi Allah menceritakan dulunya orang-orang yang bakhil ni, dia waktu menuai tanaman pun dia mencari ruang supaya tidak dapat keluar hasil itu kepada orang-orang yang perlu kepada bantuan. Jadi apabila mereka telah dipuji oleh Allah, dibala oleh Allah, di mana tanaman mereka sudah pun musnah habis. Jadi fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Jadi sama-sama dia tu saling menyalahkan satu sama lain, dan juga mengaku kesilapan dia dengan mengatakan qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita,
celakalah kita, sesungguhnya kita telah berlaku kejam terhadap fakir miskin. Jadi dia berasa kesilapan dia, tapi apa boleh buat, kesilapan itu bila berlaku, maka benda tu nak tarik balik tak boleh, lepas dah. Jadi dengan sebab tu hak masa depan lagi lah, dia berharap masa depan supaya dia beroleh kebajikan. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan, harapnya Tuhan mengganti dengan yang lebih baik dari kebun kita ini. Jadi harapnya kebun ni dah habis dah, musnah dah. Harapnya masa depan dah ni kena kerja lain dah lah. Jadi hak kerja akan buat semula tu dengan mengharapkan supaya Allah Ta'ala beri lebih baik daripada apa yang telah musnah. Pasal apa tu? Sesungguhnya kita sangat harapkan, inna ila rabbina raghibun, kerana sesungguhnya kita sangat-sangat harapkan kepada Allah. Jadi tak ada letak lain harapan daripada dia saja. Kadzalikal azab wa la azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah, kadzalika, begitulah, demikian itulah caranya. Sedang azab di akhirat lebih besar lagi kalau mereka mengetahui. Jadi itu satu dah azab yang mereka terima di dunia. Jadi azab terima di dunia ni artinya susah lelah kerja dia sampai tahun nak ambil habis, musnah. Ini satu azab dah tu. Tekanan perasaan kita dengan sebab harapan yang begitu tinggi telah pun kosong. Itu azab dunia. Maka azab akhirat, kalau kita tahu, teruk lagi lah nak banding dengan dunia ni. Kata syekhnya tamat suratul Qalam, kita kembali kepada suratul An'am. Jadi syekh sikit suratul Qalam tu buat mari cerita dia tu, ambil apa yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Qalam. Jadi sambilan tu dia panggil jumlah muqtaridah satu. Mana satu jumlah, satu apa ni, satu cerita yang daripada hubungan antara satu cerita dulu dengan cerita kemudian. Tapi oleh kerana cerita tu ada kaitan dengan ayat di dalam surah Al-An'am tu, maka saya masukkan ayat surah Al-Qalam. Sekarang masuk kepada surah Al-An'am pula, di mana Allah berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu boroskan, sebab Allah tidak suka kepada orang-orang yang boros, yang melampau. Jadi boroh nak ni. Jadi bila boroh tu tak nak, orang mereka negeri ni macam mana nak suruh jaga boroh ni? Sebab boroh orang mereka ni dia tak segera muka dia tak pilih dia. Tak? Piti orang suruh kita belanja. Jadi piti buat belanja tu kadang-kadang beri ke orang belanja tak ada habis. Jadi piti tu pakai habis. Dia pakai habis. Tidak pakai tak habis dah. Jadi kalau orang tak belanja sesuai habis pun pakai habis juga. Dan muka keluar habis dah. Berartinya cara tu, boroh tu dia akan pergi kepada bukan matlamat. Hak tak sengaja dan hak sengaja. Jadi perkara ni kita duduk tengok
di dalam pentadbiran amat sukar ni balah mana kerajaan nak boleh mengatasi benda balah ni, dan tidak siapa pun cuba mengatasi. Setakat yang lepas-lepas lah, setakat yang lepas-lepas. Cumanya bagi setengah-setengah tu dia kata kita habis jaga dah nak belanja ni, gitu je lah. Jadi sifat israf, sifat melampau, sifat boros, itu memang tak disuka, tak disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kalau kita belanja tu duit orang ramai, kita buat boros. Dan firman Tuhan lagi, wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Dan ada di antara binatang-binatang ternakan itu, al-an'am, binatang-binatang ternakan, termasuk kambing, biri, kumbak, kuda-kuda termasuk tu al-an'am. Ada di kalangan binatang-binatang yang diternak ni hamulatan wa farsha, ialah binatang-binatang yang diciptakan, dijadikan sebagai hamulah, sebagai binatang yang digunakan untuk tunggangan ataupun mengisi barang-barangan seperti hemat, kuda, unta dan sebagainya tu. Jadi binatang-binatang tu memang dia layak membawa bagai-bagai. Orang mereka pada zaman dulu, jadi alat pengangkutan yang paling utama tak itulah kuda lah, apa ni, unta lah. Jadi kalau seorang unta hak naik, jadi hak unta isi barang tu mungkin berpuluh ekor. Jadi berpuluh ekor tu lah barang-barang diisi. Jadi nyamuk-nyamuk tu diitah tu lah. Sebab kalau ada orang nego, boleh dia rapah, boleh dia sambung, maka tak habis lah tu. Itu keuntungan hijau orang-orang Arab tu. Nak hijau merokok ni tidak zaman dulu lah, orang luar ni pun merokok juga. Cuma cara tu mungkin berbeza lah, cara lain. Ada hak jenis ditunggang, kulu mimma razaqakumullah, ada untuk disembelih, untuk memakan. Manakala kurnia Allah kepada kamu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan itu jangan ikut. Arti ada binatang-binatang ni diguna oleh manusia mengikut kehendak syaitan. Ni arti binatang ni kita guna untuk perkara yang membazir. Misal sembelih untuk puja kata ke, ataupun kerana bayar nazar ke, tu ya syaitan tu. Nazar ni bila seorang menazar, dia kena wajib tunai. Tetapi itu satu amalan yang dibenci dalam syariat. Nazar ni satu amalan yang dibenci dalam syariat. Syariat tidak suka guna orang nazar. Sehingga Nabi mengatakan dalam satu persabdaan dia, Allah sengaja nak ambil harta tu daripada orang yang bakhil dengan cara menazar. Jadi berartinya kalau tidak paksa itu dia tak keluar, dia tak keluar harta. Jadi bila menazar ni terpaksa kena bayar, dia kena keluar lah. Jadi keluar tu dengan paksa, dengan arti dia ni bakhil sangat orang.
Jadi menunjukkan nazar ni satu amalan yang tak digalak. Sebab sudah nyata bahawa syaitan itu adalah musuh kamu. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu kepada kamunya jelas sebagai musuh. Jadi syaitan ni kita jangan aku hati. Waktu kena berinak. Syaitan ni boleh jadi orang. Boleh jadi orang, boleh jadi juga ilham yang tidak baik, cita-cita buruk dari diri kita. Jadi semua tu syaitan berlaku. Jadi syaitan ni musuh kita. Sebab kita ni kadang-kadang kita tidak sedar yang kita sendiri adalah musuh kita juga. Kita musuh kita. Jadi kalau orang musuh kita tak apa. Jadi kita jadi musuh kita itu jadi kalau sukalah. Thamaniyata azwajun min ad-dha'n ithnain wa min al-ma'z ithnain qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. 8 pasangan sama niyata azwajin, ada pasang, ada 8 pasang. 8 pasang tu minabdak ni. Gini kambing kan ni, 2 kambing, kambing ke biri ke kibah ke, ini sepasang. Wa minal ma'azisna ini biri 2 ekor kambing. Ma'az itu kambing tu, abdak ni tu biri. Qul adzakaraini, qul adzakaraini, tanyakanlah pula, katakanlah, apakah yang diharamkan? Adzakaraini harrama amil unsay, apakah yang diharamkan itu? 2 ekor jantan atau 2 ekor betina? Ini nak haram. Sebab orang Arab ni orang Arab ni, mereka kita orang Melayu tak ada gambar satu ni, tak baca ke tak apa, tak ada dalam masyarakat kita. Masyarakat Arab ni dia ada ni, kambing ke biri ke apa tak kira lah binatang tu. Kadang-kadang dia menazah dalam perut tu tak boleh kosek, haram. Anak dalam kandung ni ada juga. Ataupun setelah lahir dia menazah, macam-macam cara. Jadi tak kira lah jantan ke atau betina. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, atau 2 ekor betina, atau yang dikandung oleh 2 betina. Hak kambing, hak 2 ekor kambing betina itu mengandung, jadi hak dalam itu haram. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, teranglah kepadaku mengikut pengetahuan jika kamu memang benar. Jadi hak haram itu mana satu, ambil iman ni. Jadi perbuatan ni sebenarnya satu perbuatan yang direka oleh orang, oleh masyarakat tu. Orang kita pun banan-banan juga ni, mereka-reka ni dia andai begitu, andai begini, dia buatlah. Misalnya bila sudah rawu ke ataupun gapo ke, buat semangat, buat gapo dulu, yang bersilap bergendang gapo dulu, mayajak gapo dulu, masuk belakang lah tu. Padahalnya gapo benda, tak ada berapa satu. Malah semaya ajak misal tu, takut kena balok, takut
kenderaan yang kita baru beli. Jadi manggil lah orang semaya ajak. Tak payah duk panggil kan, itu kita semaya sendirilah. Kita semaya sendiri pun cukup. Yang mula hadiah ada. Kalau siapa-siapa dia ada hajat dengan Allah, Nabi kata ambillah semayan lah sunat 2 rakaat. Ini tidak suruh hajat orang, tapi hajat pun bukan salah. Yang tidak berdosa ada mai hajat pun. Sebab pada zaman Rasulullah dulu ada juga Rasulullah pergi semaya, tak wajak mai hajat ke apa. Sahabat dia panggil Rasulullah semua, minta Rasulullah terus semaya sini kata ni. Saya nak buat masjid sini. Dulu dia. Dia rasa semaya situ. Dia jadi masjid, dia jadi tempat dia semaya situ. Dia ambil berkat ni tempat Rasulullah semaya, dia jadikan tempat dia semaya. Jadi Rasulullah semaya kan pun tak tahu. Dia tak wajak mai ajak kau, mai buka pun tak tahu. Jadi berartinya ada juga semaya tu, tapi tak tahu buka semaya. Jadi kalau lihat situ berartinya tidak salah sangat. Berkali-kali semaya ajak pun tidak salah benar. Kalau banding ni maiteri ke menguasai lagi telah baik semaya ajak. Wa minal ibili ithnaini wa minal baqari ithnaini qul adzakaraini harrama amil unsayaini. Dan dari 2 unta dan 2 sapi. Ini 2 ekor unta, 2 ekor lembu. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini. Katakanlah, apakah yang Allah haramkan itu? 2 jantan atau 2 betina? Mana satu? 2 tu 2 jantan kekal atau 2 betina? Amma ishtamalat alaihi arhamun unsayain, atau yang dikandung oleh 2 yang betina. Haram itu. Bila pula am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza. Apa kamu menyaksi waktu Allah berpesan kepada kamu? Am kuntum syuhada, apakah kamu menyaksi sewaktu Allah berpesan kepada kamu bihadza, perkara ini. Dia buat begitu tak artinya kamu saksi ke Tuhan pesan waktu itu tu. Dia jauh tu kan, tak ada tu sikit tu, tak ada ekor tu, putus ekor, kudu ekor.